Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cikgu Ayah. Sebelum kita mula, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notification untuk mendapatkan update setiap kali Cikgu Ayah muat naik video baru. Okey, kita mula dengan set 3, kertas 1 pula. Format KSSM masih road to lulus sebab saya tak ready soalan, saya ready soalan biasa-biasa je. Okey, kalau saya ada GX M bahagi dengan NX tolak dengan 2. Daripada gambar rajah tu saya letak G1 sama dengan M bahagi N X yang 1 tolak dengan 2 sama dengan 2. Ini kalau saya kemaskan, saya akan dapat M sama dengan 2. M tolak 2 persamaan 1. Lepas tu saya ambil G3 ni Ni G3. M N 3 tolak dengan 2 sama dengan negatif 2. Ini kalau saya kemas, saya akan dapat M sama dengan negatif 2 3N tolak dengan 2. Tuh. Jadi kalau saya solvekan persamaan 1 dan persamaan 2, persamaan serentak, nanti saya akan dapat N sama dengan 1, M sama dengan negatif 2. Siap? B untuk B ni dia cari domain. So kalau kat sini negatif 3, sini 9, negatif 9, sini 2, sini 13. Okay, domain X. Domain X terletak di antara negatif 3 paling kiri, kanan dia 2. Kalau julat ni kita Y pula tegak. So Y paling rendahnya negatif 9, paling tinggi dia 13. Siap? Soalan 1. Okay, soalan 2. Pelangi. Soalan A, cari bilangan cara tidak ada vokal di sebelah antara satu sama lain. Tidak ada vokal di sebelah. Saya bayangkan vokal ada 3 tu. Apa dia vokal? Ini ada 3 ni. Ada 3 vokal, ada 3. Saya simbolkan sebagai tegak. Konsonan saya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Saya simbolkan sebagai bulat. Jadi kalau dia tak boleh sebelah, dia tak ada vokal di sebelah antara satu sama lain, saya kekalkan vokal. Lepas tu yang vokal pula konsonan part, vokal ni saya letak dekat, dia tak boleh sebelah di antara satu sama lain. So saya letak sini, saya boleh letak sini, saya boleh letak sini. Ni 1, 2, 3, 4. Saya juga boleh letak sini. Saya boleh letak sini. Saya letak sini. 1, 2, 3, 4. Saya kekalkan konsonan ni ya. Saya boleh letak sini. Saya boleh letak sini. Saya boleh letak sini. Jadi kalau saya sebagai kesimpulannya, kalau saya ada 4 ni, itu apa nama tu, boleh letak kat sini, boleh letak kat sini, boleh letak kat sini, boleh letak kat sini, boleh letak kat sini. Jadi saya ada 4 faktorial darab dengan 5 faktorial P3. 1, 2, 3, 4, 5, pilih 3.
kat sini 1440. Okey, 2. Dia kata kedudukan vokal konsonan tidak berubah. Maksudnya P, E, L, A, N, G, I ni sama. So semua ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. P itu apa? Konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan, konsonan, vokal. Jadi konsonan 4, 3, 2, 1. Vokal 3, 2, 1. So saya darab yang atas ni, zap darab dapat 144. Okey, siap soalan 2. Soalan 3. A diberi 5, 2 sama dengan Q, log 5, 9 sama dengan P, ialah log 5, 8.1. Ini sama dengan log 5, 81/10. Jadi dekat sini saya ikut hukum log 10. Jadi 81 ni 5, 9 kuasa 2 tolak log 5, 2 darab 5. Akan dapat 2 log 5, 9 tolak dengan log 5, 2 tolak dengan log 5, 5. Kat sini 2 Q 2P tolak Q tolak 1. Siap. B. Dibagi P sama dengan 3 kuasa R. Q sama dengan 3 kuasa S. Saya letak dalam bentuk log. Log 3P sama dengan R. Log 3Q sama dengan S. Okey. Soalannya log 3PQ bahagi dengan 27 ni sama dengan log 3PQ tolak log 3/27. Ini sama dengan log 3P tambah log 3Q tolak log 3 kuasa 3. Ini sama dengan R campur dengan S tolak dengan 3. Okey, soalan 3 siap. Soalan 4. Soalan 4, rajah 3 menunjukkan sebuah rumah bentuk piramid. Macam mana apa piramid ni? Macam ni lebih kurang. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Lebih kurang. Okey, dia kata bahagian hadapan rumah itu berbentuk segitiga. Keluasan dia 20/3 tolak dengan 4. Dengan panjang tapak dia 4 tambah 4/3. Cari tinggi bahagian hadapan. Tinggi hadapan rumah tu. Tinggi ini. Jadi dia suruh cari tinggi segitiga tu. Setengah darab dengan tinggi darab dengan 4/3 sama dengan luas dia 20/3 tolak dengan 4. Jadi ini mana? Saya kira, korang kira, saya terus jadi dapatkan jawapan 16 tolak dengan 6/3. Pelan-pelan lah kira dapatkan tu. Soalan 5. Satu janjang
Geometri mempunyai 10 sebutan dan nisbah sepunya R. Ada 10 sebutan. So, janjang geometri. Kalau saya ada AR kuasa 2, tak. Di hujungnya AR kuasa 9. Macam itulah 10 sebutan. Dan dia punya beza nisbah sepunya R. Dia beri bahawa sebutan ke-7, T7 sama dengan 4. Sebutan ke-7 adalah 4 kali sebutan ke-5. So, yang 4 T5. Dan hasil tambah, maksudnya ini AR kuasa 6 sama dengan 4 AR kuasa 4. Jadi kalau kita cancel ni akan dapat kuasa 2, R kuasa 2 sama dengan 4, R sama dengan plus minus 2. Jadi R sama dengan negatif 2. Dia nak R negatif. Okey, lepas tu dia tanya, dia bagi lagi apa tu tadi. Hasil tambah semua sebutan ialah ada 10 negatif 4092. Jadi A sama dengan 1 tolak negatif 2 kuasa 10 bahagi dengan 1 tolak negatif 2 sama dengan negatif 4092. Kalau saya kemas kat sini, saya akan dapat A negatif 1023 sama dengan negatif 12276. Nanti saya akan dapat A 12. Okey, B. Satu jujukan janjang aritmetik dan janjang geometri mempunyai sebutan pertama yang sama, iaitu P. Kalau sini P tambah D, P tambah 2D dan seterusnya. Kalau sini PR kuasa 2 dan seterusnya. Sebutan ke-9 bagi janjang aritmetik ialah 3P. T9 ialah 3P. So, maknanya A tambah 8D sama dengan 3P. P tambah 8D sama dengan 3P. Akan dapat dekat sini. D ni berapa D? D ni diberi sebagai nisbah dia 0.5. So, R ni 0.5 sama dengan D. So, akan dapat P sama dengan 2. D dia 0.5 ya. D 0.5. Sekarang tak. Okey, lepas tu dia kata dia dapati 20 kali hasil tambah sebutan. 20 kali hasil tambah sebutan ke-5. 20 S5 sama dengan hasil tambah sebutan sama dengan sebutan ke N. So, Tn. Jadi 20 S5 ni apa? S5 20 S5 2 1 tolak dengan 0.5 kuasa 5 bahagi dengan 1 tolak 0.5 sama dengan Tn. Tn ni A tambah N tolak 1D. So, A nya 2 tambah N tolak 1. D dia 0.5. Jadi dekat sini dapat tak benda ni? Maknanya saya salin balik bawah ni. Dia macam ni lah. 20 2 1 tolak 0.5 kuasa 5 bahagi dengan 1 tolak 0.5 macam ni sama dengan 2 tambah N tolak 1 0.5. Macam tu. Jadi kalau saya kira nanti dapat N dengan 152. 6 gambar ni
log 10Y, kat sini X, sini 0H, kat sini 311. Okey, sini 0. Jadi A ungkapkan okey, Y sama dengan 100 P kuasa 2X. Ini kalau saya tambah ni log 10 100 tambah 2X log 10 P. Kan, jadi log 10Y sama dengan 2 tambah 2 log 10P X. Macam ni. Okey. Dari graf M dekat sini 11 tolak dengan H bagi dengan 3. So log 10 dari graf H tambah 11 tolak H bagi 3 X. Okay, kalau saya compare H sama dengan 2, 11 tolak 2 per 3 sama dengan 2 log 10P. Jadi P ni saya akan dapat 31.62. Okey. Soalan 7. Soalan 7, gambar dia macam ni, macam ni, macam ni. Okey, 0 B C A D 58. Dia bagi dalam ayat tu BC 3Y tambah KX sama dengan 5. Ini dalam ayat ni Y sama dengan 3/2 X. Okey. Soalan A, cari nilai K. Nilai K ni sebab ini serenjang, so M kat sini 3/2. M kat sini sama 3/2. Jadi M dekat sini yang garis melintang ni M dia M senjang akan dapat negatif 2/3. Okay, jadi saya ambil K dekat daripada sini 3Y tambah KX sama dengan 5. Saya akan ambil Y sebagai subjek. Akan dapat negatif K/3X tambah 5/3. Akan dapat dekat sini M sama dengan negatif 3/3. K/3 sama dengan negatif 2/3. Akan dapat kat sini K sama dengan negatif 2. B. Tentukan sama ada CD selari dengan OA, CD selari dengan OA, CD selari dengan OA. Maknanya CD kita OA kita dah tahu kecurunan dia 3/2, kita nak kena tengok kecurunan CD. So di sini kita boleh tahu titik ini kita dapat 3Y tolak 2X sama dengan 5. Bila Y sama dengan 0, Y sama dengan 0. Di sini bila Y sama dengan 0, kita akan dapat X sama dengan 5/2. Jadi poin dekat sini 5/2 0. Cari kecurunan kat sini, so M sama dengan 8 tolak 0 bagi dengan 5 tolak 5/2. Dapatlah kecurunan kat sini 16/5. Oleh kerana MCD tak sama
Tak sama macam mana? Tak sama dengan MOA, maka apa? Tak selari. Okey. C. Cari luas segitiga OCD. Jadi koordinat 00, 5/20 dengan 58. Jadi luas tengah 00, 5/20, 5800. Jadi kita cari silang akan dapat 10. 8. Koordinat ABC lebih kurang lah ya. Koordinat A negatif 1, 2 kat sini lah lebih kurang A. Negatif 1, 2. B 63, 63 lebih kurang kat sini lah. B 63. Negatif 3. C 10, negatif 7 lebih kurang kat sini lah. C 10, negatif 7. Kalau nak gambarkan lah. Okey, lebih kurang sini. Sekarang soalannya diberi OC, HOA campur KOB. OC ialah 10 I tolak 7J. OA negatif I tambah 2J campur KOB 6I tolak 3J. Okey. Ini kalau saya comparekan I dengan I tolak 7J negatif HI tambah 2HJ tambah 6KI tolak 3KJ. Ni saya akan compare I dengan I. Ini akan dapat 10 sama dengan negatif H tambah 6K. Negatif 7 sama dengan 2H tolak 3K. Selesaikan. Selesaikan VE persamaan 1 dan persamaan 2. Kita akan dapat K sama dengan 13/9 dan H sama dengan negatif 4/3. Okey, soalan 9. 9 dia macam tu lah, gambar dia lebih kurang. Sini tu 8, sini ni 8. Jadi semua lagi seutas tali yang panjangnya 22 meter diikat mengelilingi. So, maknanya kat sini 22 tolak dengan 8 tolak dengan 8. Akan dapat berapa? Yang satu lagi tu 6 lah. 6 ke sini 6. Okey, dia tanya kat kita tali tu diikat bentuk segitiga, kaki sama panjang tali. Cari luas kawasan yang membina unggun api. Okey, kita guna satu rumus. Luas ni rumus, kita guna rumus Heron formula. Heron formula ni dia macam ni rumus dia. S tolak dengan A, S tolak B, S tolak C.
S ni ialah A tambah B tambah C ni bahagi dengan 2. Jadi kalau saya tengok kat sini 22 bahagi 2 11. Jadi saya ambil kat sini square root 11. 11 tolak 8. 11 tolak 8. 11 tolak 6. Tekan kalkulator akan dapat 22.249. Ataupun kita cari guna cosine, kita cari sudut ni boleh juga. Lepas tu kita guna rumus sin, panjang sikit lah, dua langkah. Okey, soalan 10. Gambar tu Q R O P. Sini 2.2, sini 6, sini 6. Okey, pi 3.142. Jadi soalannya dia suruh kita cari luas tembiring PRQ yang ni lah. So area PRQ sama dengan setengah, biasa-biasa je lah ni, setengah darab dengan berapa ni, 6 kuasa 2 darab dengan 2.2 tolak dengan setengah segitiga ni 6 sin 2.2 ni tukar pada darjah 126 darjah 2 minit. Tekan kalkulator. Kat sini 39.60, kat sini 14.56, kat sini 25.04. Okay, soalan 10 settle. Soalan 11. Soalan 11, prinsip pertama. Prinsip pertama 3x kuasa 3. Ataupun saya buat kaedah yang biasa saya guna 3x kuasa 3. Fx tambah h 3x tambah h kuasa 3. Okey, dy per dx hat h menghampiri kosong, fx tambah h tolak dengan fx bagi dengan h. Ini sama dengan hat h menghampiri kosong. Panjang ni sebenarnya, macam mana nak ini kalau kita kena kembang ni tolak dengan ni, maksudnya 3x tambah h kuasa 3 tolak 3x 3 bahagi dengan h. Boleh tak korang kembangkan sendiri? Nanti last akan dapat, dah tolak-tolak akan dapat 9x h kuasa 2 tambah 9x kuasa 2 h tambah 3h kuasa 3. Lepas tu korang gantikan h sama dengan kosong ni, bagi dengan h. Lepas tu hat h menghampiri kosong. Kita dah cancel 2. Ni ada 1. Nanti akan dapat 9x kuasa 2. Okey, siap soalan 11. Okey, soalan 12. Cari sin 2x campur cos x dengan kosong. Sin 2x ni 2 sin x
cos X campur dengan cos X kosong. Jadi cos X 2 sin X factorize ni kosong. Cos X kosong sin X negatif setengah. Ini kalau kita nak cari nilai dia cos macam ni. Cos ni 2 pi 180 360 90 270. So kat sini X sama dengan 90 270 bila dia kosong. Kat sini pula dia sin negatif di sekuan ni. So sini 30, sini 30. Sebab setengah ni dia 30. Jadi untuk yang ni X sama dengan 210, 180 campur ni, yang satu lagi 330. Jadi semua X kalau kita susun 90 darjah, 210, 270 dan 330. Okey, siap soalan A. Soalan B. D12B. Dia beri tangent A sama dengan K. Sudut refleks. Sudut refleks tu kat sini. Okey, tangent A K. So K 1 kat sini. 1 tambah K kuasa 2. Okey, soalan 1 dia tanya sin A. Sin A kalau tengok sini K per square root 1 tambah K square. Dia sekuan negatif. Siap. 2 tangent 45 tolak A. Dia akan jadi tangent 45 tangent A tambah tangent rumus ni temuan pun dah lupa. Bukan tambah, sini tolak. Tangent sama dengan tangent 45 tolak tangent A bahagi 1 tambah tangent 45 tangent A. Okey, kalau kita ganti nilai 45 ni 1 tolak dengan tangent A K bahagi dengan 1 tambah K. Siap. 12 13 A. Kita ada P tambah 8Q tolak 4R sama dengan 2. 2P tambah 12R tambah 7Q sama dengan 0. So 10R tambah P sama dengan 5Q. Dia tanya uraikan sama ada set persamaan berikut adalah sistem persamaan linear dalam 3 boleh ubah. Kalau kita tengok PQR, ya jawapan dia sebab ketiga-tiga persamaan ni ini mempunyai 3 pemboleh ubah. Ubah PQR dengan kuasa pemboleh ubah bernilai 1. So, betul 13A. 13B. 3X tolak Y tolak Z sama dengan negatif 120 sama 1. Y tolak 2Z sama dengan 30 sama 2. X tambah Y tambah Z sama dengan 180 sama 3. Okey, nak cari X, Y dan Z, tak kisah saya cari cara apa. So, saya ambil 3 persamaan 3 darab 3. Akan dapat 3X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 540. Persamaan 4. Persamaan 4, saya tolak dengan persamaan 1. 4 tolak dengan 1. Saya akan dapat 4Y tolak dengan 4Y tambah dengan 4Z sama dengan 660. Ini persamaan 5.
Persamaan 2 darab dengan persamaan 4 akan dapat 4y tolak 8z sama dengan 120. Persamaan 6. 5 tolak dengan 6. Persamaan 5 tolak dengan 6 akan dapat 12z sama dengan 540. So z sama dengan 45. Persamaan 7. 7 masuk dekat 2. Jadi masuk dekat 2 kat sana, kita akan dapat y tolak 2, 45 sama dengan 30. Jadi y sama dengan 120. Ini 8. 7, 8 masuk 3. Jadi masuk 3, kita akan dapat x tambah 45 tambah 120 sama dengan 180. So, x sama dengan 15. Jadi, kita akan ada x sama dengan 15, y sama dengan 120 dan z sama dengan 45. Okey, siap. Soalan 14. Dia bagi kat kita y sama dengan 2x bahagi dengan x tambah 3 kuasa 3 dy per dx sama dengan 6 tolak 4x bahagi dengan x tambah 3 kuasa 4. Kalau dia bagi macam ni, kita kamerkan 6 tolak jawapan ni per x tambah 3 kuasa 4 dx ni, kita akan dapat soalan 2x x tambah 3 kuasa 3 ni. Tapi soalan kita nak negatif 1 kosong 3 tolak 2x bagi x tambah 3 kuasa 4 dx. Jadi kita edit sikit ni, kita keluarkan 2. Jadi 3 tolak 2x bahagi dengan x tambah 3 kuasa 4 dx macam ni. Sama ya. Lepas tu ini 2x bahagi dengan x tambah 3 kuasa 3. Okey, saya nak buang 2 sebab soalan tak ada 2. So saya darab setengah kat sini. Saya ni pun saya darab setengah. Jadi kat sini dah sama dengan sana. Maknanya negatif 1 kosong 3 tolak 2x bahagi dengan x tambah 3 kuasa 4 dx sama dengan, ni setengah saya cancel. So x sama dengan x tambah 3 kuasa 3 macam ni, negatif 1 kosong. Selesaikan ini akan dapat kosong tolak dengan negatif 1/8 akan dapat 1/8. Siap. 14B. Sini. Okey, sini y squared 9x tambah 1. Kat sini x tambah y sama dengan 9. Sini b, sini a. Okey, soalannya tanya cari nilai P. Nilai P tu selesai persamaan serentak je lah. So, persamaan serentak kita y squared sama dengan 9x tambah 1 kurang 1. X tambah dengan y sama dengan 9 persamaan 2. Selesaikan 2 ni, solve 1 dan 2. Kita akan dapat x sama dengan 24. Satu lagi x sama dengan 3. Yang ini kita ambil sebab 24 ni kita ignore. Okey, jadi bila x sama dengan 3, kita masuk dekat sini. Persamaan ni kita akan dapat y sama dengan 6. So, P kita 3, 6. Sini P. 3, 6.
Okey. Siap. 2. Cari isi padu rantau B 360 darjah pada paksi Y. So V sama dengan pi. Dia pada paksi Y tu letak kat sini. Sini X squared subjek 0, 3. Jadi baru kita tengok 0, 3. X squared subjek dia ni rantau B. X squared subjek ni kita ambil yang ni. Macam mana tu? Y squared sama dengan 9X tambah dengan 9. Kalau saya ambil X dengan Y kuasa 2 per 9 tolak 1. Kalau X squared sama dengan Y kuasa 2 per 9 tolak 1 kuasa 2. Jadi kita letak kat sini. Y kuasa 2 per 9 tolak 1 kuasa 2 dy. Jadi ini kalau kita panggil apa, integrate, dapat Y kuasa 5 per 40 5 tolak 2Y kuasa 3 per 27 tambah Y kuasa 3. Jadi kat sini 1.6 pi. Soalan 15. Senang je. Lengkung fx sama dengan 3x tolak p tambah 4q. Memotong paksi x pada 00 dan 40. Kalau saya lukis sekali lalu 00 dan 40. Dia kalau di tengah-tengahnya lebih kurang kat sini. Dia kata y sama dengan 12. So saya akan sambung kat sini, saya akan sambung kat sini. So saya tahu 12 ni y nya. So sini negatif 12. Daripada persamaan ni saya boleh tahu koordinat saya P4Q. 4Q ialah titik minimum, jadi 4Q sama dengan negatif 12. So Q sama dengan negatif 3. P sama dengan 4. So sini kosong, sini 4, separuh dia 2. So jadi P dia sama dengan 2. Siap. Okay, B. Seterusnya lakarkan graf ni, tapi dia nak negatif 1 dengan 5. Jadi domain. Jadi kena lakar tutur sikit. Dia kurang kat sini. Sini negatif 1. Sini kosong. Sini 4. 5 kat sini lebih kurang lah. So sini 5. Ni 5. 12. Negatif 12. So ini fx sama dengan 3x tolak 2 kuasa 2 tambah q tadi berapa? Dari q tadi negatif 3 kali 4 negatif q negatif 3 negatif 12. Negatif 12. Okey. Serabut. Okey, itu je. Format paper 1. Road to lulus jugalah, sebab saya rasa soalannya taklah susah sangat. Soalan biasa-biasa je kan. Okey, itu je daripada saya. Terima kasih kerana menonton dan memberi perhatian. Semoga ilmu yang Cikgu Ayah berikan akan memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notification supaya channel ni akan terus berkembang. InsyaAllah cari pahala sikit tak. Okey, itu je daripada saya. Bye. Jumpa lagi.